Ada 6 zaman. Pertama zaman Nabi, kedua zaman para sahabat, ketiga zaman kejatuhan kerajaan Islam, keempat zaman fitnah, kelima zaman kebangkitan kerajaan Islam, dan yang keenam zaman kiamat. Kita sekarang berada pada zaman fitnah, yang mana orang lebih suka percaya fitnah pada percaya benda betul hari ini. Itu sebab orang suka tengok media sosial. Itu sebab orang suka hari Ahad pagi tengok rancangan hiburan tu yang cerita pasal gosip artis tu. Panas tu. Betul ke dia ni dah bercerai? Jom kita terjah. Dia kata macam tu lah kan. Apa masalah kau yang kau cerita tu bukan kambing tu lah orang kan. Itu sebab di Indonesia dah lama dah diharamkan rancangan macam tu kan. Kau jadi buah yang lebab, orang perempuan nak yang tengok tu pergi kenduri tengah hari kan cerita. Kau tengok tak tadi? Tak sangka weh. Apa tu? Mengumpet tak tu? Mengumpat. Saya gaduh dengan imam, saya gaduh dengan Tuan Nazir. Contohlah, boleh jumpa Cik Hakim? Maaf Tuan Nazir, tadi gurau. Boleh cakap. Yang kita balut dekat dalam tu, media sosial tu. Yang artis tu kau, tak kisahlah siapa pun. Masa bila dia minta maaf, dia cakap. Dekat Malaysia ni tuan, letak gambar satu pemimpin, tak kira lah parti mana, letak muka dia, jangan tulis apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atasnya yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia, Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, barisan tuan kuasa, tuan kuasa, penggerak aktiviti masjid. Seterusnya juga pemimpin-pemimpin tempatan dan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, saya selalu datang sini, cuma masjid ni lah dah lama tak panggil, jangan salahkan saya kan, jangan salahkan saya. Saya kalau orang jemput insyaAllah, kalau ambil last minute panggil memang ambil lah sikit turn dia sampai kan. So ceramah pergi kesoleh, kesian orang. InsyaAllah saya cubalah tengah malam kau berhenti kan. Macam ni punya ramai kan. Alhamdulillah kan, meriah ceramah kita yang mana Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Hari ni kita cerita tentang fitnah kan? Fitnah, merdeka daripada fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya ni datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Kadang-kadang saya cakap A itu maksud dia B, ada banyak yang tersirat tu. Jadi kena sabar banyak. Kalau dengar tu dengar sampai habis ya? Dengar sampai habis. Nak pula tajuk macam ni tu, jangan salahkan saya, ni pilihan masjid ya. Saya dah dibagi tajuk tu, saya bawa lah ya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nasib Islam di akhir zaman cuma nama tanpa amalan. Al-Quran dibaca, dipertandingkan, suruh tegahnya tidak dihiraukan. Ada ulama cari dunia, bermacam fatwa mudah dikata, asalkan dapat wang dan harta, hukum hakam direka-reka. Hampir kiamat Islam kan mundur, bagaikan kain yang sudah luntur. Al-Quran kan hilang tidak luntur, ilmu diangkat beransur-ansur. Salat sudah tidak difaham, ilmu syariat tidak di dalam. Terlalu jahilkan rukun Islam, hingga syahadah susah nak diucapkan. Sabda Rasulullah SAW, akan datangnya kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya.
kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Itu adalah merupakan yang Nabi dah bagi tahu akan berlaku. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Siapakah golongan Ar-Ruwaibidah ini? Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ruwaibidah ini? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara dan menguruskan berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya hadis ni mengkhabarkan kepada kita bahawa akhir zaman akan berlaku perkara-perkara ini. Sebab fitnah ni kita kena faham yang fitnah ni ada dua. Saya tak tahu fitnah mana yang kita nak ambil, tapi fitnah ni ada dua. Satu fitnah ujian, maksud fitnah tu ujian dan dugaan. Satu lagi maksud fitnah adalah bercakap benda yang tak betul tentang sesuatu perkara. Dia tuduh orang ni macam ni tapi benda tu tak betul, itu fitnah. Dan satu lagi fitnah satu lagi fitnah adalah ujian dan dugaan. Fitnah akhir zaman, maknanya ujian akhir zaman. Dia katakan. Jadi bahawa pada akhir zaman akan berlaku perkara-perkara berikut. Pertama, pendusta dipercayai. Hari ini orang lebih percaya kepada pendusta, apalagi jika dia berjaya menguasai media sosial. Dia share, dia apa kan, dia lebih dipercayai. Kecuali Tesla tu lah kan. Orang tak percaya sangat kat dia kan. Melalui media sosial, pengaruh dan kepercayaan dia bina agar ramai mengikuti setiap apa yang ditulisnya. Nampak? Dan pendusta yang mempunyai duit yang banyak akan menaburkan wangnya kepada orang ramai bagi mencari pengaruh. Apatah lagi pada hari ini, ramai orang lebih cenderung untuk menyokong dan mempercayai mereka yang berduit daripada mereka yang tiada apa-apa. Berapa ramai yang membela pendusta pada hari ini hanya kerana kehebatan pendusta dalam memutarbelitkan perkara-perkara yang benar. Begitulah hakikat yang ada pada hari ini. Itu pertama. Kedua, orang yang jujur didustakan. Pada dunia akhir zaman ini, orang jujur tidak akan dapat kekal lama kan? Dia mudah akan dijatuhkan, mudah akan dianiaya, mudah dizalimi. Kejujuran amat dibenci kerana kejujuran itu akan menyekat pihak-pihak tertentu untuk mengaut kekayaan dan keuntungan. Kerana itulah antara cara dilakukan adalah dengan menyebarkan fitnah secara meluas hingga akhirnya orang lebih percaya kepada penyebar fitnah daripada pihak yang jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Itu tanda-tandanya. Pada hari ini tak sukar untuk menularkan fitnah. Dalam masa satu saat dengan satu button aja tersebarlah pada semua orang. Kita yang tak betul. Ketiga, amanah diberi kepada pengkhianat. Bagi amanah pada orang yang tak amanah kan? Memang banyak pada hari ini tuan-tuan, mereka bukan saja memikul amanah itu sepatutnya untuk membela bangsa, membela agama, negara, tetapi sebaliknya membiarkan agamanya, bangsanya sendiri kan, terus merengkok dalam kehinaan dan penderitaan kan, dan membiarkan negara menuju kepada kehancuran. Ya. Ini tak cakap mana-mana negara ya, ini umum. Ya, umum. Orang jujur dikhianati, dan yang paling ramai sekali orang yang bodoh dibenarkan menguruskan hal ehwal orang ramai. Bayang orang tak pandai mengira so jadi bendahari. Nak mati mana kan? Contoh banyak tanda-tanda akhir zaman pada hari ini. Maka semua fitnah akhir zaman ini berpunca daripada apa? Berpunca daripada semakin jauhnya manusia daripada agama. Kan? Bahasa Melayu banyak meminjam kalimah-kalimah dari bahasa Arab. Kadang-kadang perkataan bahasa Melayu tidak menggambarkan makna yang menyeluruh jika tidak dibandingkan dengan bahasa Arab sekalipun kalimahnya kedengaran sama. Termasuklah membicarakan soal makna fitnah. Bagi orang Melayu, fitnah itu membawa maksud sebatas dengan tuduhan-tuduhan palsu. Adapun dalam bahasa Arab yang membawa maksud yang lebih luas, apatah lagi jika difahami dalam konteks Al-Quran dan hadis, maka kita akan fahami bahawa fitnah adalah segala bentuk ujian yang menguji jati diri agama Islam. Itu juga adalah fitnah akhir zaman. Sekarang ujian semakin hebat untuk orang Islam. Apa tak hebatnya tuan-tuan?
kan? Kita nak letakkan silibus pun dicabar, kan? Letak silibus yang baik-baik pun dicabar. Kita nak buat kelas agama pun kadang dicabar. Ada setengah tempat lah, kan? Ada setengah tempat tu nak orang kata apa, nak membuat program-program agama pun disekat setengah tempat, bukan di sini. Sini okey, tempat lain, kan? Macam-macam lah perkara, kan? Macam-macam perkara yang berlaku. Rumah makin besar, orang makin tak ada, bukan orang makin ramai, kan? Pangkat makin tinggi, kearifan semakin rendah. Pangkat tinggi, bodohan melantun, kan? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Rakan di media sosial semakin ramai, rakan sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih pun makin berkurang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pakai jam tangan mahal tapi makin tak tepat masa. Apa lagi? Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tengoklah gini, media sosial punya pukulan, kan? Rumah tangga berantakan, negara tak tahu nak jadi apa. Media sosial punya hal. Takkan yang satu, dia siap dengan fakta tu, dengan keluar pula keluar surat ni, bahan bohong semua. Kita pun tengok, bagus, tak sangka lah dia macam tu. Sedangkan Abu Lais As-Samarkandi dah beritahu, kalau ada orang bawa cerita kepada kita, ada 6 perkara kita kena buat. Pertama, jangan terima cerita tu. Sebab apa? Kesaksian dia tak cukup. Itu nombor 1. Yang kedua, naklah kamu mencegahnya. Baik, kau jangan bawa lah cerita ni, boleh tak? Kau diam-diam, kau simpan, jangan cerita dengan orang. Kenapa pula? Kalau betul jadi mengata, kalau tak betul jadi fitnah. Dua-dua natijahnya dosa. Yang ketiga, janganlah kalian berprasangka, kata dia. Dengar je cerita, tak sangka dia macam tu. Ya Allah, teruk betul imam ni, contoh. Dengar tu percaya, bersangka dia, tak sangka betul, tak boleh. Yang keempat, janganlah kamu menyelidik. Berprasangka satu hal, menyelidik, betul ke cerita tu? Tak tahulah betul ke tidak. Jangan risau, abang aku kawan dengan imam, tadi aku tanya abang aku, kalau betul nanti aku update. Dia pula update. Apa halnya? Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Fitnah, mengata, mengumpat, akhirnya natijahnya neraka. Dan yang keenam, kalau kamu dah membenci, janganlah pula kamu mengulangi perbuatan itu. Kita pula yang mengulangnya. Apa maksud mereka? Mereka ni bebas. Bebas daripada naungan, bebas daripada sekatan, bebas daripada belenggu, tuntutan, kan? Tidak bergantung kepada yang lain. Itu juga adalah maksud merdeka. Saya baru je pergi ceramah di dalam penjara Kajang. Masuk dalam tu, handphone pun tak boleh bawa, wallet pun tak boleh bawa. Masa masuk tu, kang, ditutup pintu tu. Aku fikir aku dah tak boleh keluar dah ni. Ni kalau tak keluar ni, tak ada siapa pun tahu ni, handphone pun tak ada kat kita ni. Cek habis, geledah habis badan kita ni. Sudah ni. Walaupun dalam tu luas, bayang, tentulah perasaan rasa terkurung. Dan bila tajuk hari ini merdeka, nak beritahu sebenarnya Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin, maka kita takkan merdeka di segi maksud tu. Cuma maksud merdeka yang kita nak ni, merdeka daripada dosa, kita buat fitnah, kena-kenakan orang, jatuh-jatuhkan orang. Cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah orang Melayu Islam ni bergaduh-gaduh ni, cukup-cukuplah. Kan? Kok buta kat lagi mata tak tahulah. Kan? Malaysia alhamdulillah telah diiktiraf sebagai negara yang paling rajin sekali. Negara paling rajin pilihan raya. Sampai kawan Malih lah korang undi lah, kan? Tak lama so tinggal 10 orang yang undi. Habis ni tahun depan ni, habis tak lama ni nak pilihan raya. Tahun depan dah pilihan raya Sabah pula. Lepas tak lama tu dah Sarawak pula. Lepas tu negeri yang hari tu, yang dah undi hari tu, undi pula balik semula. Tak ada lah kerja lain tuan-tuan, kan? Sudah yang undi kat kampung tu 10 orang je, majoriti 3. Macam tu lah. Agak lah, tuan-tuan.
Ya tuan-tuan, fikirlah sendiri tuan. Ponik tuan-tuan kan. Ponik orang kita fikir ni. Itu sebabnya zaman ni ada 6 zaman. Pertama zaman Nabi, kedua zaman para sahabat, ketiga zaman kejatuhan kerajaan Islam, keempat zaman fitnah, kelima zaman kebangkitan kerajaan Islam, dan yang keenam zaman kiamat. Kita sekarang berada pada zaman fitnah, yang mana orang lebih suka percaya fitnah pada percaya benda betul hari ni. Itu sebab orang suka tengok media sosial. Itu sebab orang suka hari Ahad pagi tengok rancangan hiburan tu yang cerita pasal gosip artis tu. Panas tu. Betul ke dia ni dah bercerai? Jom kita terjah. Dia kata macam tu lah kan. Apa masalah kau yang kau cerita tu bukan kambing tu lah orang kan. Tu sebab di Indonesia dah lama dah diharamkan rancangan macam tu kan. Kau jadi buah yang lepas orang perempuan nak yang tengok tu pergi kenduri tengah hari kan cerita. Kau tengok tak tadi? Wih tak sangka weh. Apa tu? Mengumpet tak tu? Mengumpat. Saya gaduh dengan imam, saya gaduh dengan Tuan Nazir. Contohlah, boleh jumpa sekejap lagi. Maaf Tuan Nazir, tadi gurau. Boleh cakap. Yang kita balon dekat dalam tu, media sosial tu. Yang artis tu kau, tak kisahlah siapa pun. Masa bila dia minta maaf, dia cakap. Dekat Malaysia ni tuan, letak gambar satu pemimpin, tak kira lah parti mana, letak je muka dia, jangan tulis apa-apa. Letak muka dia, post, tengok komen. Ni penjilat lah ni kita kan. Tak boleh pakai lah ni, berjalan lah, mati lagi baik. Semua kepala bapak semua keluar. Yang komen macam tu semua Melayu kami Islam. Lepas tu datanglah seorang imam komen, sesungguhnya Nabi tak ajar cakap macam ni. Gunakanlah perkataan yang baik. Kalau kamu tidak ada perkataan yang baik untuk diucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar menegur. Insan biasa. Imam komen bawah tu reply, kau pun sama. Berjalan lah. Bukan imam sini saya cakap ni, tempat lain. Dia balon tuan. Itulah hakikat sekarang ni. Heran tengok. Tak ada ayat yang elok lah. Adab tak ada langsung tuan-tuan. Tu sebab Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Ada je benda fitnah orang, cakap ni tak betul. Ni masjid ni tiba-tiba nak renovate, nak buat sampai 5.8 juta. Apa hal? Nampak ayat dah. Kan? Buat mana? Tahu tak kenapa bila umum tu 5.8 juta ni, kenapa umum 5.8 juta? Kenapa cerita 5.8 juta ni? Sebab apa? Nak duit? Nak tak? Allah bagi peluang dan peluang untuk kita menyumbang untuk saham akhirat. Malam ni yang datang, ya ke 58 juta? Aku mesti join ni. Sebab buat yang baru, naik 2 tingkat, siap dengan Dewan Serbaguna, siap dengan kemudahan. Tengok aircon pun nampak tu, ada yang berkibar, ada yang tak, nampak tu. Nak kata masjid lama, baru. Nak kata baru, lama. Nampak? Aircon buka, pintu pun buka. Sejuk sampai ke jalan ni. Tuan-tuan nak cakap apa? Ramai orang bertikai, masjid ni tak ada ni, semua nak tipu duit orang. Ada orang cakap, suka-suka je cakap. Wahal inisiatif tu buat untuk yang lebih baik. Tengok malam ni ramai macam mana. Tu sebab saya tak menolak ceramah kat sini, sebab saya difahamkan jemaah subuh tu pun macam ni lah ramai. Kalau macam tu golak tak ada lah tuan-tuan. Saya saja yang test tadi patut buat lah macam tu kan. Ya tuan-tuan kan? Manalah tahu bila saya cakap ni mulai hari ni ramai pula subuh. Alhamdulillah. Di Masjid Felda Palu 14 dia buat kempen imarah masjid. Budak-budak sekolah datang sembahyang subuh dapat insentif duit belanja sekolah RM3 setiap seorang. Sekolah rendah. Ayah pergi masjid. Rugi aku tak pergi. Abah tak pergi. Perangai abah kan. Tu bukan orang sini nak tempat lain. Tu cakap tu.
Zaman ni tu orang nak cakap, ada je benda-benda yang tak elok. Ada je. Akan tiba masanya lautan tu dia banyak gelombang ni. Gelombang apa? Maklumat. Tak tahu mana betul, mana salah. Kitalah yang kena tapis. Biarlah jadi cerdik sikit. Kalau buka akaun media sosial, boleh buka, tapi share lah benda-benda yang baik. Janganlah share benda-benda yang melagu-lagukan orang. Tolonglah. Malu orang Islam. Sebab apa yang kita type, apa yang kita tulis, menurut para ulama, ia dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap, akan dipertanggungjawabkan. Akhirat besok kita akan dibangkitkan. Dalam keadaan telanjang bulat ni, pada masa ni telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hui, tu bukan imam ke? Tak ada. Hui, Samsul Umat lah? Tak ada. Masa tu semua nampakkan kawan lagi, saya nampak imam saya lagi, imam nampak saya lagi, nampak anak lagi, nampak isteri lagi, isteri nampak isteri lagi, isteri nampak isteri lagi, kan? Nampak Tesla lagi. Ada apa? Ya main-main. Kau ingat sana, akhirat sok pecah libut kau. Teh dunia boleh lah kau cakap. Sebenarnya di segi hukum makam kau otak kau aku makam. Kan? Bercakap aku suka je. Yang teruk parah kena balon kita ni yang tak tahu apa ni. Semua kena tanya. Semua kena lagi. Lepas tu ringkas cerita. Nak cerita akhirat ni panjang sikit kan. Ringkas cerita bila Allah umumkan dengan ini mahkamah mahsyar dibuka. Ramai orang beratur depan kita panjang. Ya Allah, kenapa mereka beratur ni? Semua tuntut hak daripada kita. Tuntut hak apa? Kita zalimi dia, kita tipu orang tu. Pergi pejabat pos, nak bayar bil ke nak buat apa, pergi pejabat pos, sekali tengok nombor 1, 2, 3, 5, kaunter 1. Nombor giliran kita 3,000 lebih, tu baru 1,000 lebih. Ui, gila ni, lama ni. Kita berpandang kat kaunter tu, nampak orang kampung. Kawan datang, orang lain nampak. Aku tunggu daripada pagi tadi, kau senang-senang je bayar. Aku tak halal dengan kau dunia akhirat. Habis kita beratur salah seorang. Kerja, kelayakannya begini kerja. Minta kerja, kita minta layak. Orang lain bangang lantun-lantun, layaknya tidak. Pakai kabel dapat. Habis, satu lagi beratur. Main tuan-tuan. Ingat senang ke? Susah tuan-tuan. Seumur ni beratur banyak. Wah, pahala banyak ni tadi. Tadi banyak pahala ni. Seorang-seorang tuntut. Tu yang Nabi tanya, tahukah kamu siapa yang muflis itu? Maka sahabat kata, sudah tentu orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada harta. Nabi kata tak. Orang yang muflis itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa segala pahalanya, solat, puasanya, segala pahala amalannya, tetapi habis semua disebabkan dia menzalimi orang, menipu orang, memfitnah orang, bawa cerita yang bukan, mengutuk orang, memalukan orang, ambil hak orang. Ambil, dia dulu tipu aku, ya Allah. Dulu dia tak bayar duit aku, ya Allah. Dia saja ni, dia kenakan aku, dia zalim ni. Tak, ambil satu pahala. Sudahnya habis pahala dah. Beratur tak beranjak lagi. Ya Allah, pahala aku dah habis, ya Allah. Ni beratur lagi ni kenapa? Maka Allah beritahu, disebabkan pahala kamu dah habis, maka dosa orang tu pula kamu tanggung. Itu sebab jangan buat hal. Kan? Ambil hak orang, jangan. Tak berbaloi, kan? Adil itu, kan? Hendaklah kita jangan mengambil hak orang lain, jangan mengurangkan hak orang, dan pulangkanlah hak kepada mereka yang sepatutnya. Orang tu ada kambing jantan, kambing betina, orang lain punya. Tak jumpa orangnya, tuannya. Maka dia belalah kambing jantan, kambing betina ni, bela sendiri. Beranak pinak sampai 5 generasi. Datang balik tuannya, dia tanya kambing dia, jangan pulangkan yang mak ayah tu, kena pulang 5 generasi yang tu kena pulangkan kat orang. Jangan main-main.
buat untung rahsia. Tak boleh dah tuan-tuan, tak boleh. Kan? Kalau kita meneliti tafsiran para ulama pada hari ini berkenaan kalimah fitnah yang membawa maksud yang boleh kita fahami bahawa zaman fitnah adalah zaman pertama majoriti manusia kehilangan pedoman. Ya, nampak tak? Nampak tak orang hilang pedoman? Nampak? Dah elok-elok lahir dulu senapang, tiba-tiba nak jadi perempuan. Hilang pedoman lah tu. Hilang pedoman. Tuan-tuan dan puan, seramai-ramainya rakyat Malaysia yang nak ubah jantina ni pergi sampai ke Thailand, sign borang perakuan. Kalau jadi apa-apa termasuk mati, dia tanggungjawab sendiri. Dan berapa ramai yang mati kat sana sebab nak buang senapang, sibuk nak tambah dada, sibuk nak buang halkum, macam-macam dia buatnya. Dan akhirnya pendarahan tak berhenti, mati. Bila mati pula tak dipulangkan kepada Malaysia. Ni nak tanam macam ikut orang Islam ni tak. Bakar kat sana, buang pun ada. Hina tuan-tuan. Ya Allah Akbar. Tu belum cerita lagi. Hilang pedoman. Macam mana boleh bunuh budak perempuan, kau kelar perut dia, kau buang janin, kau bakar dia. Cuba fikir. Kan? Hilang pedoman. Ada satu daerah ni dekat hospital, dia melahirkan anak luar nikah yang ke-7. Dah dalam rumah dah ada 6 anak luar nikah, berbeza-beza ayah. Bila ditanya oleh pegawai akhlak, kenapa masih ada seorang lagi ni? Yang ni dia dah janji dengan saya nak tanggungjawab, kata perempuan. Bayangkan tu. On, tetap on. Dekat satu hospital lagi, di daerah, di negeri yang lain, seorang ibu dan seorang anak perempuan, seorang ibu dan seorang anak perempuan melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Itu cakap tadi ni, hilang pedoman. Lagi teruk daripada keluarga 69 tu. Kau ni adik-beradik aku ke pas saudara aku? Mak tak? Hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hilang pedoman. Pergi belajar, kuliah duha, datang masjid, anak baru bertunang suruh, elok-elok naik motor tu peluk rapat-rapat sikit, nanti jatuh. Belum nikah lagi tu. Yang ayah pun sama, elok-elok jaga diri, ayah pun sama. Dia belum ada apa-apa. Itulah lelaki yang dayus yang sebenar-benarnya tuan-tuan dan puan-puan. Membiarkan anak isterinya terjebak dengan dosa dan dia tak rasa apa-apa. Bang, saya nak pergi karaoke ni bang dengan kawan-kawan pejabat, yang lain semua lelaki, saya seorang je perempuan. Tak apalah, jaga diri baik-baik tau, jangan lupa kat air. Bodoh menyantan. Hari ni dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu sebabnya manusia hilang pedoman. Al-Quran dan Sunnah tidak dijadikan sumber rujukan hidup. Tak ada lagi dah. Sedangkan Nabi dah pesan, setelah kejayaanku nanti, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Barang siapa yang berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah aku. Kedua, kekeliruan berlaku dengan cukup rancak, menyebabkan paradigma manusia menjadi songsang. Kebenaran dianggap batil dan batil dianggap benar. Banyak kan benda-benda pelik. Tiba-tiba pula yang geng-geng tu minta hak untuk masuk toilet perempuan. Tak pening kepala. Heran nak orang perempuan yang tak berapa perempuan tu nak buang air kat toilet perempuan. Kita tengok ni macam perempuan tapi rangka lebar. Bila dalam bilik air, siapa tu? Kan? Ui, jangan main-main. Kita pun dah pening. Sekarang biasalah, dia kata, nampak? Pergi ke mana? Ni kalau nak dapat projek ni kenalah bayar sikit. Bayar pun dapat. Oh yelah, sekarang zaman dia kan, nak buat macam mana? Batil dianggap benar. Macam mana? Habislah kita kan. Mana boleh macam tu?
Jalan untuk melangsungkan agenda-agenda yang baik akan semakin disempitkan, disalahertikan, malah disekat. Kebaikan dan kejujuran suka mendapat tempat jika dibandingkan dengan penipuan. Kemudian tanda seterusnya, kezaliman, penindasan, krisis dan peperangan demi peperangan meletus. Banyak kan, jap gaduh. Tak ada lah kau jual lain, dia bergaduh kan. Ketika zaman Nabi dulu, peristiwa hijrah Nabi, ingat tak? Puan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj tu bergaduh berpuluh tahun, sampai kan Nabi tanya, kenapa kalian bergaduh? Tak tahu lah Rasulullah, dah lupa dah sebab apa, tapi gaduh lah. Sampai tu lupa sebab apa dia gaduh punya teruk ni. Rupanya zaman kita ni berlaku dah. Mak, kenapa tak baik dengan dia? Bukan dia pak saudara ke? Ni zaman atuk kau dulu, tak apa halnya entah. Dah berlaku hari ni. Nampak tak? Kan? Kejahilan hati dan ilmu dianggap biasa. Itu tadi, biasa tu. Macam-macam. Semua orang share konten. Kan? Letak lagu sikit, syahdu sikit. Apa? Kena balun. Seminggu dah kena balun. Kan? Kan? Kejahilan hati dan ilmu dianggap biasa menyebabkan kejahilan cara fikir mengambil alih kaedah penilaian manusia. Benda-benda tak elok jadi elok. Kan? Pertimbangan untung rugi dunia lebih diutamakan dan diangkat sebagai penentu berbanding penilaian akhirat. Mungkin banyak lagi maksud zaman fitnah boleh kita fahami jika dipadankan dengan hadis-hadis Nabi berkenaan tanda-tanda hampirnya kiamat. Cuma yang pasti disebutkan zaman fitnah adalah zaman iman, orang-orang beriman akan ditekan. Itulah dia tuan-tuan dan muslimin, kan? Zaman Nabi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi nampak seorang perempuan tua bongkok 3. Kemudian Jibril beritahu, wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua sangat, dah tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dunia dah tua, ni kan pula zaman kita ni. Macam-macam benar tanda, kan? Macam-macam tanda. Urusan umum diberikan pada orang yang bodoh, banyaklah tanda tu. Seorang ibu melahirkan tuannya, banyaklah tanda. Seorang ibu melahirkan tuannya. Mak itu jaga anak dia. Mak tolong jaga anak saya. Nah, saya bagi 500 bulan. Bulan depan siap sound mak dia. Mak kan saya dah bagi duit gaji. Mak nak apa lagi? Sound mak dia. Seorang anak walaupun kita bagi upah kat mak kita, jaga anak kita. Mak, saya tahu mak duit ni tak cukup pun, tak padan pun dengan mak. Ni anggaplah tanda terima kasih saya. Mak, saya tahu tak boleh balas pun jasa mak. Dah lah jaga saya tak boleh balas lagi. Mak jaga pula anak saya. Terima kasih mak ya. Macam tu cakap. Dia sound pula mak dia. Mak masak lah sikit berkira apa. Dia sound mak dia. Seorang ibu melahirkan tuannya. Jagalah diri tuan-tuan. Disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 105, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu mampu memudaratkan kamu apabila kamu telah beroleh hidayah. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, maka dia akan memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Pernah Jibril beritahu, wahai Muhammad, semulia-mulia manusia itu adalah manusia yang bangun malam mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan keperkasaan manusia itu dinilai daripada ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. Itu dia. Kita hari ini bergantung dengan orang lain. Harap-harap dia dapat lah tolong aku. Kalau dia tak tolong aku, matilah aku. Percaya pula orang tu yang boleh tolong dia. Sedangkan dia pun manusia. Patut minta dengan Allah, kan, supaya Allah gerakkan hati orang tu. Dengan Allah kita yakinkanlah. Yakinkan diri kita. Allah menyuruh orang beriman dengan sentiasa memperbaiki diri dengan terus melangsungkan kebaikan semampu mungkin. Sentiasa fikir nak buat kebaikan. Termasuklah nak bina masjid tadi. Nak bina kebaikan, nak membentuk kebaikan, buat baik, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Bukannya buat benda-benda pelik, kan? Bukan buat lita lumba, bukannya buat disco, buat nak upgrade rumah Allah, kan? Sekarang ni pun dah selesa dah, cuma nak selesa lagi.
Kan? Aircon pun macam dah tak berapa rasa dah bila ramai orang ni. Kan? Betul tak? Lepas tu nak panggil penceramah top 5 Malaysia lah tu. Oh, contoh, saya tak cakap saya. Saya tak cakap saya. Kan? Contoh kan. Oh, bukan kaleng-kaleng kan. Contohlah. Oh ya, dia ni bayar mahal ni, dia ni bayar mahal ni, contoh kan. Iya, ingat tak pening ke? Jadi ke masjid dah seminggu mesyuarat ni. Bincang macam mana, sambutan dia macam mana, makan macam mana. Ada makan kan? Ada kan? Aduh, takkan nak komat lah, tak ada makan kan? Ya, tapi tak apalah, sini saya tak kisah kan? Sini banyak tempat-tempat sadap makan. Rantau yang paling panjang dalam Selangor sini lah. Alhamdulillah. Macam itulah. Macam-macam usaha benda-benda baik buat kita, jangan petikai. Alhamdulillah, dah nak di-upgrade dah sampai masa dah. Macam sekarang dia ada time-time tu, tiang tu lagi ramai pada orang. Dia ada time dia. Tiang yang tengah ni lagi ramai pada orang yang datang, ada time. Nah, tu sebabnya kita nak upgrade, buat elok. Sebab masjid ni fungsi dia dah bertambah. Dia bukan hanya tempat solat je, tempat bermusyawarah, tempat beraktiviti. Dia akan buat dewan, mungkin majlis, buat majlis-majlis tertentu, buat kuliah yang simple-simple, kuliah duha muslimat kan. Kepada yang baru datang malam ni buat kali pertama, saya ucapkan selamat datang. Yang macam blur-blur tu, ya ke dah lama dah. Saya ucapkan selamat datang lah ya. Inilah rupanya masjid kita ni kan. Dan begitu juga ayat ini juga bermaksud jati diri orang-orang beriman tidak akan boleh dipengaruhi oleh kerosakan golongan-golongan orang yang rosak. Ya? Pesanan Nabi berkenaan gejala zaman fitnah, seorang sahabat bernama Sa'labah Al-Khushani pernah bertanya pada Nabi, apakah maksud ayat di sebalik ayat wahai orang-orang beriman jagalah dirimu dalam surah Al-Maidah ini? Maka Nabi menjawab dengan hadis yang panjang sebagai tafsiran, teruskanlah olehmu untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, sehinggalah kamu akan melihat sifat kedekut yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, kehidupan dunia yang diutamakan, serta orang akan merasa terpesona dengan pandangan masing-masing. Maka ketika itu kamu perlu bergaul hanya dengan orang-orang yang searah denganmu sahaja, dan jauhilah orang-orang kebanyakan. Maka sesungguhnya setelah zamanmu akan datang zaman penuh ujian. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama seperti menggenggam bara api. Ketahuilah saat itu orang yang terus berusaha memegang dengan agamanya akan boleh pahala umpama 50 orang yang turut melakukan amalnya yang sama. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Jadi bermula dengan dakwah sebagai benteng iman umat Islam. Kalau tak dilangsungkan keadaan cukup, maka berleluasalah penyakit-penyakit itu. Sebab kena buat kuliah. Untuk makluman semua yang hadir pada malam ini, bukan malam ni saja ada kuliah. Di masjid ni hampir setiap malam ada kuliah, termasuk Sabtu Ahad. Ada setengah masjid tu hari Sabtu malam free, sebab bagi masa untuk family. Tapi kat sini Sabtu malam pun ada kuliah. Betul tak? Betul. Malahan yang setiap malam tu lebih baik, jauh lebih baik daripada Syamsul Debat, sebab ilmunya lebih mendalam dan lebih detail dan lebih menjurus kepada keperluan kehidupan kita. Maka janganlah memilih penceramah, datanglah, walaupun lolap datang. Ya, jangan tak datang. Rugi kita tak datang. Ya. Tu sebab kita selain nak improvekan tu prasarana, tu sebab kita nak improvekan juga. Mana yang kurang-kurang, kipeh ada yang dah berbunyi-bunyi dah. Tengok tak kipeh tu sumbing dah nampak. Yang tengah tu, wah, plaster ceiling bukan main lagi. Kipeh kopam tu tak kopam, perangnya dah nampak. Dah banyak tahun pakai, dah sampai masa. Dah sampai masa. Ya. Jika tidak dilangsungkan keadaan cukup, maka berleluasalah penyakit jiwa yang merosakkan agama. Tu yang orang tak datang masjid tapi cakap macam-macam. Dia tak datang masjid, alah pergi masjid belum tentu elok lah perangai. Wah, dia cakap tu, dia teramak cakap tu. Maka jawablah balik, memang pergi masjid belum tentu elok perangai, tapi ada harapan baik perangai. Pergi kelab malam belum tentu lagi tak baik, betul, tetapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah orang pergi kelab malam, pergi diam-diam, berhenti, isyak. Jangan nak bohong kan. Tak pernah jadi lagi. Lepas tu je duit banyak, nampak ada sawan pula masjid ni. Duit banyak, program tak ada gitu.
Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Cerita banyak kan. Bermula dengan dakwah sebagai benteng umat Islam, dan begitu juga dalam keadaan serba rosak itu Nabi menyuruh agar pandai memilih lingkungan yang baik, bercampur dengan orang yang baik. Nak campur orang yang baik, datang masjid. Macam tu lah. Tengok muka baik-baik je. Yang pandang saya mula sampai habis itu baik. Yang lagi baik itu kejap pandang, jap lalap. Jap pandang, jap lalap. Sebab makna dia sambil dia dengar, dia zikir. Ada orang tu sepanjang ceramah saya memang dia zikir sampai habis. Dah habis ceramah kan jaga dia, dah habis zikir dia dah. Jadi makna kata nak jadi orang baik, nak cari orang baik sini, nak bercampur orang baik, datang masjid. InsyaAllah ramai orang baik. Saya ingat lagi waktu saya berjumpa dengan Allahyarham Datuk Ismail Kamus. Pada tahun yang orang heboh-heboh fitnah, kononnya cakap dia dah meninggal dunia tu. Setahun sebelum dia meninggal, saya dengar dia masuk wad, saya pun mesej dengan anak dia, Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus kata, anak ada di Mekah sekarang Syekh. Dia kata, kalau nak jumpa ayah, pergi je lah, nanti bagi tahu je dekat bawah tu. Dia kata, pergi dekat IJN. Pergi ke IJN, saya pun maklumkan dekat kaunter tu, boleh saya tak jumpa dengan Datuk Ismail Kamus. Siapa yang cik? Cakap je Ustaz Samsul Bat nak jumpa. Datuk panggil naik, saya pun naik, pergilah jumpa. Masa tu dalam sejam sebelum saya berceramah di Batu Caves, ada saya singgah satu lah. Lama saya berak dengan dia, bulan puasa. Saya ingat dia bulan puasa. Dia memang nampak masa tu lemah lah. Dia boleh lepas operate. Dia cakap dengan saya, dua pesan dekat saya. Dia kata pesan kat semua penceramah-penceramah ni, kata, sabar banyak. Dia kata satu. Saya ingat dia pesan. Saya last ke sebelum keluar, saya kata, Tok, ada tak nak pesan apa-apa? Pertama, sabar banyak. Dan yang kedua, jangan menjerit dalam masjid boleh ceramah. Aku rasa aku ada seorang kawan macam tu. Kan? Jangan menjerit dalam masjid, kata. Sebab yang datang tu semua bukan orang jahat, orang baik-baik. Itu ayat dia kata, orang yang datang masjid orang baik-baik, jangan jeritkan dia orang tak salah. Dia orang baik. InsyaAllah tu, saya kata macam tu. Sampai sekarang saya tak sampai kan. Saya harap dia dengar ceramah tadi. Terperanjat orang. Saya dah biasa dah duduk sebelah. Ni nak jerit ni. Saya dah tahu dah timing ni nak jerit bila. Ni nak jerit. Dulu mula terperanjat. Wih, gila tu kau ni. Kan. Adalah seorang kawan baik kan. Baik. Dia baik. Dah lama dah kita orang tak pair sama-sama. Sebab apa? Jadual tak sama kan. Kemudian ketika itu kejahilan dilestarikan dan dibanggakan. Kejahilan tu pula dibanggakan. Ni baru-baru ni cuba tengok kan. Yang berniaga tu nak dapat makanan free, joget depan kedai tu kan. Gila tu. Yang berjoget tu orang Melayu beragama Islam pakai tudung. Hei, fitnah ke agama itu. Orang lain tu yang tertentu bukan Islam tak ada lah beria berjoget depan kedai tu. Tahu tuan fikir-fikir balik apa nak jadi tuan kan. Kalau kita tak berubah lagi, tak sedar tuan-tuan, tak faham macam tu. Tanda banyak warna lah kan. Ya. Kiamat kecil pun dah dekat dengan kita. Kiamat kecil ni mati. Kiamat kecil pun dah dekat. Apa tanda kiamat kecil? Pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah dulu. Kedua, badan kau yang tegak sudah mula jadi bongkok. Dah. Ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah. Kalau dah ada, standby lah. Soalan bocor. Tu belum kiamat besar lagi. Ni kiamat kecil baru. Kan? Lantas Nabi menggambarkan bahawa untuk istiqamah dengan agama itu sangat sukar, ibarat menggenggam bara api. Nabi kata, nak istiqamah bukan senang. Contohlah kan? Hari tu yang masjid yang saya kata tadi buat program marah masjid untuk budak-budak, lepas tu dia buat pula untuk orang dewasa. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah dekat masjid 40 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut subuh, maka dia layak untuk buat cabutan bertuah menang skuter.
Jangan risau, hadiah akan disponsor oleh YB kawasan. Saya bagi idea kat masjid ni. Ya, macam tu lah. Terutama yang baru-baru menang tu, kena bagilah. Macam tu. Macam tu lah kan. Iyalah tuan-tuan. Apa itu kata? Alah, nanti tak ikhlas. Kadang-kadang kena buat macam tu baru dia dapat. Bila dah hari-hari dia pergi masjid, baru dia terasa kelazatan. Betul jugalah. Ingat tak arwah Haji Azmil Mustafa Ali Setan? Ingat? Dia waktu hayat dia, beberapa kali dia berjaya buat solat berjemaah 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Dia buat. Bukannya 40 hari tau, 40 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Tak ada putus. Kalau putus, kosong balik. 40 waktu tu turut. Cuba buat, tengok kok boleh. Dia berjaya buat. Dia sampaikan dia dah lumpuh dah masa tu, mengajar lagi agama tu dengan wheelchair tu. Contoh ada sengit-sengit dah, mengajar lagi dengan online. Haji Azmi Mustafa sekali dia ceramah kat Terengganu, naik banner penceramah malam ini Ali Setan. Orang majlis saya minta maaf kan, minta maaf kalau tuan membuatkan macam ni, ramai datang. Nak buat macam mana, panggil penceramah orang tak datang, panggil setan ramai datang. Dia kata itu. Di sini orang masjid tu. Ya tuan-tuan. Dia dapat buat 40 waktu tu sebab dia melatih diri kita untuk istiqamah. Nak istiqamah bukan senang, ibarat menggenggam berapi, terlepas juga. Baru nak ni, ada pula penguasa. Tu sebabnya. Alah, come on lah, biasalah, cubalah, habis, yalah, tak boleh. Dan begitu juga baginda mengkhabarkan janji-janji yang baik. Siapa yang tetap dengan agama ketika zaman tersebut, maka amalannya akan digandakan seumpama 50 orang. Terdapat riwayat yang lain, Nabi mengkhabarkan gandaan itu bersama dengan pahala 50 orang para sahabat kalau kita berjaya. Inilah zaman yang paling susah. Sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Melainkan kita yakin, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Ogos ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Siapa rasa macam tu? Yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedar diri. Betul. Tu sebab. Kemudian terdapat juga beberapa hadis bertanda hampirnya kiamat mengingatkan soal penyakit jiwa yang bersangkutan dengan sikap individualistik, kesedaran beragama semakin terhakis, dan fikrah materialistik yang semakin merosakkan jiwa manusia. Terlampau kerja dunia. Dunia ni sementara sifatnya, petah lagi yang ada dalam dunia. Dalam surah Al-Baqarah memberitahu macam mana sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Bohongnya, rasa-rasa senang beli kereta baru. Macam lawa tak kereta aku, bayar kali pertama dah pening. Lawa tak bini aku, minggu pertama dah menyampah. Dek lawa punya hal, perangai tak nampak lagi. Contoh. Penyakit gilakan dunia sehingga manusia sudah tidak menghiraukan soal pertimbangan halal dan haram. Hati-hati orang perempuan, terutamanya yang gemar food hunter. Buka media sosial, terbaik, viral, jom kita makan ramai-ramai. Dengannya dekat sini, sedap sampai ke sini. Bang, jomlah bang. Jaga-jaga. Bukan semua tempat kita boleh pergi, bukan semua tempat tu halal. Hati-hati. Ada satu tempat tu dia siap buat iklan ni. Dia kan punya logo dekat atas tu non halal food, bawah halal food. Kita pergi yang halal tu, dia kata. Rupa-rupanya atas non halal, bawah halal, kongsi dapur yang sama. Sendawa makan, sedap betul tu. Minyak-minyak yang masak bab satu tadi tak tukar. Minyak yang masak bab satu tak tukar. Itulah juga goreng ikan babi lah, kau tak faham, payah mana dia cakap. Orang kata bab satu tanya apa benda tu bab satu tu. Tiba-tiba lah kau slow malam ni. Tu hati-hati. Wahai orang-orang beriman, bertebaranlah atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Wajib cari yang halal. Jangan main belasah ayo.
Maka datang satu zaman ke atas manusia, mereka sudah tidak peduli dari mana datang hartanya, apakah dari sumber halal ataupun yang haram. Tak kira dah. Janji sodap, janji dapat, jangan. Kan? Tu sebabnya ada orang kahwin kan, saya kata orang kahwin ni sampai tiga masalah sebelum kahwin berlaku. Nak tahu apa masalah orang sebelum kahwin? Sebelum itu saya nak mengumumkan, oh inilah masanya. Nak tahu apakah dia? Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Macam TV tak kan? Dah lama tak keluar TV ni. Jadi saya maklumkan tuan-tuan sekalian, saya dengan ini mengumumkan bahawa dana kutipan masjid yang sebanyak 6.8 juta dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan tabung tu pada malam ini. Dan pada yang pegang-pegang tabung tu, karung ke, tabung ke, guni ke, buntil ke, tolonglah jalan sekarang. Ya, tolong. Mana yang pegang tabung ni, pegang karung ni, boleh gerak sekarang. Kat mana diam tu? Yang lelaki ada tak? Bolehlah jalankan. Kalau siapa tak ada duit kecil, bagi duit besar. Ya. Tak dapat RM1, bagi RM10. Dapat RM10, bagi RM50. Kalau tak pun lurutkan jam tangan tu, golang rantai mana yang ada, bagi. Kan, kalau tak pun handphone tu bagi. Pandailah cakap masjid tolak kalau Cina saya dapat berapa. Tuan-tuan, mana dia yang kita punya mana? Yang belah lelaki mana? Lolap kau yang pegang tabung tu. Yang perempuan nampak dah gerak dah tu kan. Perempuan nampak dah gerak dah. Yang lelaki ni, orang perempuan memang macam tu. Malahan orang perempuan dia boleh round 2-3 kali, ada lagi. Kalau round ada lagi. Bagus orang perempuan ni, dia tak kisah kan. Kalau nak transfer, boleh transfer juga. Transfer cik. Orang lelaki tak usah lepas beg gabuhkan plekat tu, memang tak ada poket. Dah lah kau ni tak ada. Kau tak bawa duit, cakap bila tak bawa duit. Kenapa susah? Beg gabuh. Memang kau tak ada poket, pakai plekat tu. Kan? Kita umumkan nombor akaun sekali. Ada tak? Ada tak, boleh bagi tak? Saya nak bacakan ni yang setengah tengok secara online. Kita oh, ada nombor akaun. Nah, nampak tak? Nombor akaun Bank Muamalat nombor 1204 0003 222719. Jadi pada yang dengar saya sebut tadi, tolong type kan dan pin kan, minta orang bank in mulai sekarang. Kita target dalam 2 minggu ni selesai. Setakat ni dah ada berapa? Kita dah ada 1.8 juta. Main-main. Itu baru cakap tadi tu. 1.8. Cepat-cepat. Ni dah ada dah gerak dah. Siapa nak bagi boleh panggil. Ataupun ni secara online 1204 0003 222719 Bank Muamalat atas nama Masjid Ahmadi, Rantau Panjang, Kelang. Okey. Okey. Kau cek dik, bocor ke tak? Okey. Alhamdulillah. Nanti kita buat second round. Kita buat second round ceramah tahun depan dah pula. Kita buat 2 Samsul. Samsul Debat dan Samsul Gau-Gau. Tahun depan lah, tahun depan. Tahun ni dah penuh, tahun depan. Ni InsyaAllah tuan-tuan. Kadang-kadang ada masjid tu, dia panggil saya waktu umum. Bila dah siap, saya tak panggil dah. Okey, alright. Belakang-belakang, yang belakang ada tak? Belakang. Tak sampai lagi belakang. Belakang. Kat belah belakang ada tak? Yang kutip bahagian belakang. Pergi sampai belakang dia ya. Pergi sampai belakang.
Sebab dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Nak bagi yang paling kita sayang. Tengok dalam poket ada RM1 dengan RM10. Bagi yang paling kita sayang. Tengok dalam poket ada RM5 dengan RM50. Bagi yang paling kita sayang. Dah Ustaz, saya sayang RM5 tu. Jadi saya bagilah RM5 dan RM50 tu tak sayang sangat. Kau nak tipu siapa kau cakap dengan aku? Kan? Bagi yang paling kita sayang, tuan-tuan dan puan, ya. InsyaAllah belum apa Nabi janji apa? Tidak akan berkurangan harta orang yang berinfak. Malahan Nabi janji bertambah dan bertambah. Apa takut? Cuba tengok hari tu masa korban hari tu. Berapa ekor korban yang tu sini? 13 ekor. Betul tak? Tanya imam. Dalam 13 ekor tu berapa banyak senarai nama berulang tiap-tiap tahun? Kan? Yang tahun lepas dah bagi lagi. Sebab apa? Dia dah rasa kelazatan ni. Dia berinfak. Ya. Kau tak mampu ambil sekor, ambil 5 ekor. Ambillah satu bahagian. Tak mampu Ustaz, tak apalah. Tak mampu datanglah tolong siang-siang daging. Tak mampu juga, tolong timbang. Tak mampu juga, ambil plastik tu hantar ke rumah-rumah orang-orang. Tak akan mampu, kau ambil bagian kau berambuihlah balik, payah sangat. Payah tuan-tuan, cakap semua tak boleh ni payah sangat tuan ni. Kan? Okay. Jadi 3 masalah ni, cerita pasal halal haram ni tadi kan. 3 masalah orang sebelum kahwin. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Yang ketiga, ikhtilat. Sebelum kahwin, pertama, tak mampu. Tak mampu dari segi kewangan. Dia tak mampu nak bola, nak orang ni tak mampu. Tapi dimampukan dengan personal loan. Dan personal loan pinjaman peribadi dengan interest lebih tinggi daripada pinjaman biasa. Masalahnya ada interest. Dengan duit itu dia bina rumah tangga. Macam mana tak masalah? Wahal Nabi dah sebut dalam khutbah terakhir Nabi, sesungguhnya segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Khutbah terakhir Nabi dah beritahu kita tetap gak cari yang riba, sedangkan alternatif ada. Kan? Itu pertama. Kedua, tak layak. Tak layak tu maksudnya apa? Panih baran, ilmu agama tak ada. Apa macam mana nak didik anak orang? Dan yang ketiganya ikhtilat tak jaga. Belum kahwin lagi tak jaga hubungan. Yang lelaki itu dah dengan perempuan lain sebelum ni. Perempuan tu dengan lelaki lain sebelum ni. Lepas tu kahwin. Tu tuan-tuan, susah nak cakap kan. Tu sebab kita nak beritahu apa? Tu zaman fitnah ni, cakap ujian dan dugaan. Hati-hatilah. Nabi turut menjelaskan bahawa ketika paradigma manusia disongsangkan, maka akan melatalah kejahilan. Bahkan baginda mengaitkan kemunculan Dajjal dengan fenomena hatta akhirnya kesedaran beragama akibat menurut hawa nafsu dan hilangnya kesedaran terhadap ilmu. Dan faktor kerosakan ini adalah kejahilan hati dan kejahilan ilmu. Itu sebab datang majlis ilmu, tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Jangan biarkan dada kita ni kosong. Cantik taluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tak banyak, sikit kita dapat. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Belajar, tak tahu tanya. Kan? Begitu juga dari kejahilan itulah menatijahkan pelbagai implikasi, antaranya manusia akan terarah untuk mengangkat orang-orang yang menyesatkan dalam kehidupannya. Bayangkanlah banyak masalah-masalah tu sebabnya kita ni nak selamat hidup di dunia dan di akhirat kena ada 5 perkara. Nak selamat hidup dunia akhirat sekarang ni 5 perkara kena ada. Nak merdeka daripada fitnah ni, orang masjid pun kena ada 5 perkara. Kita semua kena ada 5 perkara. Yang pertama, sabar. Sabar. Orang cakap macam-macam. Samsul debat tu kau tak sah lah. Orang cakap, nak cakap-cakap lah baik macam mana.
Ustaz, naik Azia ya. Orang cakap, tak apalah, nak baik macam mana. Sudahnya bawa lah kereta besar sikit. Mana Azia? Pun salah juga. Tengok tadi saya sampai tadi, tak ada Azia tu. Apa masalah kau? Tu. Sabar. Saya sampai ke hotel butik kat Kuantan tu. Turunnya, saya cakap dengan driver saya, kopi basuh kereta lu kan, kau datang biar aku balik. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Penganjur, steady Ustaz, jauh-jauh datang naik Grab. Bukan Grab tu kereta aku. Tak ada apa, pedulilah, sabar, manusia dulilah. Ini nak cakap apa cakap lah kan. Ya tuan-tuan, sabar. Hidup dunia ni sabar. Orang perempuan sabar apa banyak. Ni rumah tangga ni masalah banyak ni sekarang ni. Memang ya ujian. Macam mana nak kata kita beriman kalau tak diuji? Itu sebab orang perempuan jangan suka-suka gaduh sikit, ceraikan saya. Jangan. Sekarang ni satu pasangan terkeluar pula. Dia sodap yang bercakap kan. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Mana setakat kita ceramah ni dah hampir pasangan cerai dah. Iya. Kita nampaknya itu sebab orang perempuan hati-hati tau. Orang perempuan sabar apa banyak. Orang perempuan senang masuk syurga. Jaga solat, jaga puasa kata Nabi, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, maka masuklah kamu syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh dapat masuk untung. Ni semua ni aku ni, termasuk yang bercakap ni. Orang perempuan taat perintah suami, faham tak? Faham lah. Mulai sekarang taat, setuju je, faham? Ada mulut capek dah. Tapi malas cakap tu kan, tak betul. Jangan, tu saya pesan orang perempuan, hati-hati. Jangan suka-suka minta cerai. Jangan suka-suka minta cerai. Nak minta cerai mestilah sebab yang syar'i saja. Sebab syar'i tu yang tertera dekat belakang sijil nikah tu kan, yang taklid yang dia dah baca, dia meninggalkan berapa bulan, lepas tu mendatangkan kecederaan lah, apa semua tu. Yang itu je. Selain daripada tu jangan. Orang perempuan yang saja minta cerai tanpa sebab yang syar'i, diharamkan bau syurga untuk dia. Bau pun tak boleh, apatah lagi nak masuk. Nak bau syurga ni 500 tahun perjalanan dah bau dah. Bau pengsan. Jangan lupa nak masuk. Yang perempuan ni saya pesan betul ni. Orang lelaki hati-hati. Jagalah diri baik-baik. Tu pertama, sabar. Orang lelaki kena sabar dengan orang perempuan. Sabar. Ada orang pek bono bengkok dalam dunia ni. Yang pertama, sungai. Sungai mana yang lurus? Semua bengkok. Kedua, akar kayu. Yang ketiga, perempuan. Bengkok. Mana yang lurus? Yang kompak politik. Saya tak cerita lampek tu, tak apa. Yang nombor 3 tu. Ni ya. Jadi kita ni kena pandai. Orang perempuan, ulama' terdahulu dah menggambarkan orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok, orang lelaki tulang yang lurus. Kita yang lelaki kena sesuaikan diri dengan kebengkokan perempuan tu. Sabar. Orang perempuan pun sabar. Tak apalah ya Allah, aku sabar ya Allah, mudah-mudahan syurga untukku ya Allah. Macam tu. Orang perempuan berhenti-berhenti dah menangis sebab jantan, menangis kerana Allah. Macam tu ya. Macam tu lah. Sabar. Kedua, syukur. Syukur, alhamdulillah. Jangan mungut je. Bodoh lah, panih lah. Jangan. Penceramah pada tadi tak masuk kipeh, contohlah kan. Jangan mungut. Jangan. Adalah sebab Tuhan bagi panih tu supaya jangan ceramah dah lama. Mungkin macam tu kan. Jangan mungut. Kemudian apa? Syukur dengan apa? Walaupun sikit. Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Nabi apa pesan? Syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Adalah sebab Allah bagi aku benda ni. Adalah sebab Allah datang ujian ni.
Contohlah kita nampak pelaburan patuh syariah muka Samsul Debat. Bayar RM300, tidur satu malam dapat RM5,000 dia kata. Kan tidur je tapi duit masuk ribu-riban dia kata. Kita pun yo lah masuk, kono tipu. Ada hikmah dia. Rupanya bila kita dah terduduk kena tipu tu, barulah kita tahu siapa yang datang tolong kita, siapa yang datang ziarah kita. Ada hikmah dia. Nampak tak? Anak-anak kita masa tu lah, anak-anak semua tolong. Nah, mak Syan, mak kau tipu. Lain kali mak masuk lagi ya. Mak masuk lagi tak apa. Kita tolonglah. Di sini kat anak-anak tu. Anak pun bagi seorang 500. Anak tak adalah ramai sangat dalam 10 orang ni tu. 5 kali 10 tak 5 kan? 500 kali 10 tak 5,000. Alhamdulillah. Ada hikmah. Kemudian apa? Redha. Terima apa juga ujian yang datang. Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Redha. Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Jangan risau, pencamah kalau tanya dia jawab balik semula. Saya pernah camah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebut lah masjid mana. Masa tu camah maulud. Makcik apa masuk selawat makcik? Makcik apa masuk selawat? Oh, makcik seorang tu menyawat. Nak camah lah. Tanya pula, dah kena marah. Disound balik bercamah tu. Togak-togak dia bagi kuih. Jadi maksud beza redha dan pasrah adalah pasrah menerima dengan hati yang sakit. Tapi redha menerima dengan hati yang ikhlas. Tu beza. Tak apalah Allah bagi ujian macam ni. Hati ikhlas. Allah ambil nyawa suami aku. Ya Allah tak apalah. Suami aku meninggal tengah sujud. Allahu Akbar. Tengah semayang suami meninggal. Ya Allah, untunglah kau senah. Untunglah kau leha. Laki kau meninggal tengah sujud. Mana nak? Mati tengah karaoke ke mati tengah sujud? Cakap. Mati tengah karaoke. Kayak kau ada tom yum pula tu. Engkau lah. Dah kau ke? Lah apa hal tu? Usung jenazah tu, pegang mikrofon. Sebulan tak habis cerita. Ya, bayangkanlah kan. Mana nak? Mati tengah karaoke, mati tengah sujud. Sujud. Tapi jangan imam. Kalau imam meninggal tengah sujud parah weh. Memanglah untunglah imam tu, tapi yang belakang makmum ni. Allahu Akbar. Habis nafas last tu. Yang belakang lama betul sujud ni. Aduh. Kawan tu dah ceniar. Lepas tu seorang tu siap tinyau. Belum lagi weh. Yang seorang tu siap panggil sebelah. Weh, apa? Lama sujud. Yang seorang tengok, weh, dalam semayang tak boleh cakap. Yang sebelah sana seorang, si baik aku tak cakap. Weh, dah batal dah semayang kita. Usik imam, tumbang, sebulan tak habis cerita. Imam tu meninggal tengah sujud, tengah semayang. Macam tu lah. Redha terima. Nak buat macam mana? Alhamdulillah. Hati ikhlas terima. Sebab dan yang kelima, dah sabar, syukur, hikmah, redha. Yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, ganjaran, wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Tu sebab orang tua dulu bila tolong kau ni kenara, ada orang rumah cakap, terima kasih lah kau tolong. Kau mengada lah, kau tak ada benda lah. Terima kasih. Aku memang nak tolong kau, tak ada apa lah. Marah ada terima kasih tu. Kita hari ni lain pula. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak hari ni. Jadi tak ikhlas. Dan yang lebih mendalam lagi, maksud ikhlas itu berbuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang diharapkan daripada Allah semata-mata. Jadi JK Masjid sabar.
Apa nak cakap, cakap lah. Yang jadi ketua kampung, ketua lorong, sabar. Orang kan dia memang jawatan tu datang dengan package orang bercakap. Pedulikanlah. Sabarlah banyak-banyak. Jadi penceramah apa orang tak cakap juga. Samsul debat kalau tak ada 5,000 dia tak datang. Ada orang cakap. Malam ni sampai ke 5,000 bayar? Cakap sampai ke? Sampai ke tak sampai? Tak sampai. Ha. Mengesahkan. Ya ke? Ya tuan-tuan. Malam tadi saya ceramah kat Masjid Ar-Ridwan Pucuk, Surau Ar-Ridwan. Dia siap pantun hujung tu. Kan dia kata apa, kalau ada semua di ladang bolehlah kita menumpang mandi, kan? Kalau ada umur yang panjang dengan ada bajet bolehlah panggil lagi dengan ada bajet. Dia siap cakap tu. Tak ada tuan-tuan, okey je saya, tak ada hal. Okey. Yang penting tuan-tuan nak panggil saya ni pun alhamdulillah, kan? Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. Gurau. Iya tuan-tuan, saya yang tak tahan tu. Ada satu kali tu saya kena panggil ceramah. Mak saya yang sound kau demand kan ni. Mak saya sound saya tahu kat dapur. Mana ada mak? Rupanya cek-cek saya, dia kata ada satu sekolah tu. Dia habis heboh sampai ke mak saya, telinga mak saya. Mak saya marah. Laki dapur kocik saya kena sound dengan mak. Kena sengau orang lain tak boleh mak. Rupanya cek-cek balik, siasat balik, rupanya ahli jawatankuasa dalam sekolah tu dah amanahkan dia untuk dapatkan Samsul Debat datang ceramah. Dia lambat cakap, mesyuarat akan datang tu baru dicari. Samsul Debat dah full. Bila masuk dah mesyuarat dia kata, tak payahlah panggil Samsul Debat. Sebenarnya dia dah tahu full. Dia kata Samsul Debat mahal sangat. Dia nak 5,000. Wahal dia tak dapat tarikh. Nak lopeh nyawa dia, aku yang kono. Saya explain kat mak saya, tak apalah kau jangan diman-diman, kata. Mana ada saya diman, tak ada. Tu saya pun tak tahu bayar apa-apa malam, tak bayar tak tidak tahu. Lain macam senyum malam ni kan. Okey, tak ada. Nak bayar macam mana tuan-tuan? Iya tuan-tuan, rezeki Allah bagi pun takut. Kan? Tu saya kata. Jadi syukurlah alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, tu dia. Kita ikhlaskan hati kita. Orang dulu tu ikhlas. Sebab Allah bagi sihat. Malam tadi berapa ramai yang tidur terlelap, tak sampai minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Nampaklah. Allah bagi lagi. Kita baca, oh Allah bagi ke hidup. Tak ada siapa yang bangun pagi tadi kecewa, kenapalah hidup lagi ni. Tak ada. Tu sebab kita kena merenung, lihat balik apa yang Allah bagi kat kita. Hidup dalam dunia ni takkan kaya tuan-tuan. Takkan kaya. Sebab Nabi dah sebut, anak-anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Dan Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nak tambah lagi rezeki, masuk duit dalam tabung. Nak tambah lagi rezeki, ni ambil nombor akaun ni 1204 0003 2227 19. Dah dapat kira belum berapa dapat malam ni? Rasa-rasa lah saya bagi masuk sampai hujung bulan 9 kita mesti selesai lah. Jangan tunggu lama, kan? Ramai orang yang memang nak menyumbang sebenarnya. Bantulah, bantu tuan-tuan, bantu. Dan begitu juga Nabi sebut apa? 2 hadis pasal atas bawah Nabi disebut. Pertama, banyak kalau melihat yang di bawah daripada melihat di atas. Kerana melihat yang di bawah kamu lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Satu lagi pasal atas bawah, Nabi kata tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Jadi berilah tuan-tuan. Beri, jangan tak beri. Orang perempuan tadi saya nampak bagus betul. Macam-macam tompek dia simpan duit tadi. Sop keluar. Kalau salah top ketiak ada, susnya ada. Bagus orang perempuan. Lepas ni bank in pula. Ya, mana yang ada geran tanah tu bagi je, tak apa. Tahulah kita nak tolak macam mana. Tengok nilaikan tanah berapa, kita tolakkan tu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Kan? Sebab apa? Dalam hidup kita ni, dalam kesementaraan itu, dunia ni lebih lagi sementara sifatnya. Jadi apa yang kita boleh buat baik tuan-tuan, jangan tangguh. Rasa-rasa aku nak menyumbang ni, jangan tangguh. Sebab kalau tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, aduh ruginya aku, kenapa lah tadi aku tak bagi. Dah nak mati warna lah.
Malaikat maut dah datang depan kita, tak dapat tangguh. Aku nak cabut nyawa kamu. Aku baru nak sumbang, bagi aku sambang kat masjid balik. Tak sampai tuan-tuan. Tak capek, tak lambat sesaat Allah ambil nyawa kita. Nak baik-baik jangan bertangguh. Kita tak tahu nyawa kita sampai bila, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Jadi bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang di laut, sampan kelok balik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak masjid menjemput pada malam ni, rasa nak junjung.